Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari anak-anak madam. Untuk hari ini kita akan teruskan perbincangan kita berkenaan dengan subtopik DNA replication. Okey. So jangan risau yang buat tajuk-tajuk transcription dan translation. InsyaAllah dalam tempoh yang sekarang ni you all akan secara berperingkat lah. Maknanya Madam ajar DNA replication. So Madam nak pastikan yang DNA replication akan submit draft assignment dulu pada Madam. So Madam ada masa untuk semak. Okey, dan bila kita dah belajar transcription, geng transcription pula akan submit pada Madam. Diikuti dengan translation. So translation cover kerja lain dulu. You boleh dah cari maklumat-maklumat. Cuma clarify balik bila kita dah belajar. So by next week insyaAllah kita akan habis. Walaupun kalau ikut RPS lebih panjang, tapi kita akan habiskan lah insyaAllah supaya you all boleh fokus pada assignment tu. Dan dalam masa terdekat ni nanti mungkin akan ada pemantauan dari Nazir yang nak datang tengok saya. So mungkin ada subtopik sebab kita kalau dia datang kita akan tengok apa yang ikut RPS lah. Mungkin yang kita dah belajar saya akan ulang dan kita akan buat aktiviti lah. Jangan kata saya tipu pula. Sebenarnya kita dah belajar sebab nak kejar you all nak buat assignment. Okay, dan kita akan belajar semula lah sebab dia nak tengok kita mengajar bukan aktiviti atau sebagainya. Alright. So saya akan share screen. Hari ini saya sediakan saya punya pembentangan dalam bentuk my viewboard. So dalam mechanism of DNA replication, bila you dapat nota atau you rujuk pada nota yang saya dah bagi. Ini bukan ni saya punya drawing. Saya dah highlightkan step by step. Ada 6 step. Step ni ialah highlight kepada proses yang nanti bila you lukis dalam gambar untuk assignment, you kena pastikan step ini akan cerita dekat area mana. Contoh step 1 ni dia mesti point dekat kawasan helikis, mesti berdekatan. Ada nombornya. Ini yang utama, tapi ada banyak point di bawah ini yang perlu di-include. So mungkin untuk step ini mungkin dia akan jadi 4 markah atau sebagainya. So saya cerita dulu macam mana perjalanan kelas ni. So saya dah summarizekan. Ini adalah poin-poin pentingnya daripada nota kita. Sebenarnya sama dengan nota. Cuma saya takut you buat 2 kali. You buat fungsi enzim dan you buat juga proses. Sedangkan untuk assignment nanti kita kena combinekan fungsi enzim yang kita belajar semalam dengan proses kerja dia untuk selesaikan proses DNA replication. So actually apa yang hari ni kita discuss lah yang penting untuk you all punya penyediaan assignment tu nanti. Tapi kefahaman ni penting juga untuk UPS. So saya dah highlight dah. So ayat-ayatnya ada kat sini. Jangan risau, yang saya dah conteng ni nanti pun saya akan kongsi dengan you all, InsyaAllah. So kita akan tengok DNA replication. Ada banyak sangat gambar yang you all boleh nampak, you all boleh jumpa dekat internet. So kadang-kadang you all tengok gambar tu, nampak macam kompleks, macam cantik. Tapi adakah dia memenuhi semua keperluan yang ada dalam silibus kita? Apa keperluannya? Contohnya masa you nak terang, let's say you nak guna satu gambar, adakah labeling enzim tu sama macam apa yang kita belajar? Kadang-kadang mungkin you kata pakai gambar ni je lah, tak nak edit, tak nak tambah. Rupanya kalau contoh gambar ni memang jelas, cantik. Cuma kalau dari segi enzim, kalau kita tengok, enzim dia tak cukup. Enzim yang utama tak ada, DNA polymerase. Sebab enzim kita ada 7. So make sure dalam gambar you tu mesti ada 7 tu. Dan dia akan relate dengan ayat-ayat dia lah. Macam contoh, ini beberapa contoh yang saya jumpa di internet. Jangan tiru sebiji-sebiji. So contoh sample 1 macam ni, dia guna satu je gambar. Tapi dekat kawasan mana dia nak cerita, dia nomborkan dan buat ayat-ayat dia. Tapi ini bukan yang paling betul Apa yang betul adalah apa yang kita belajar. Sebab this one mungkin dia dah simplifykan. Mungkin cara dia tulis nama enzim ni tak akan dapat markah kalau dalam kita punya cara. Ataupun ada yang macam ni. Atau kalau you jumpa yang dia boleh buat menegak. Sebab size drawing block A3 tu, kalau you nak buat menegak atau melintang, ataupun kalau you buat slide lah. So you kena set size tu betul-betul. Supaya bila nak hantar nanti dalam bentuk PDF, dia okey. Alright. So saya akan mula ajar you berkenaan dengan proses. Untuk DNA replication. Untuk step 1, actually
apa yang akan berlaku dalam gambar kita yang saya tunjukkan sekarang. Semua orang boleh nampak slide madam ke? Nampak tak? Boleh. Okey. So gambar yang sedang you all lihat sekarang ni, ini actually adalah DNA. Okey, ataupun kita boleh panggil dia sebagai parent DNA. Maknanya DNA yang belum mengalami replication. Apa dia proses replication? Semalam kita dah belajar, DNA replication adalah proses untuk kita copy the entire DNA, keseluruhan. Kalau macam ni lah DNA dia, kita nak copy macam ni dan akan jadi dua. Di mana dalam proses tu, parent DNA yang ada dua strand ini akan kena jadi template. Dan kita akan hasilkan dua strand yang baru. That's why dia dikatakan mengikut satu model yang dipanggil sebagai apa semalam? Apa model yang mewakili DNA replication? Model yang represent. Okay, ada dengar dah tadi apa? Semi-conservative model. Betul. Okay, sebab satu old strand, satu new strand pada yang baru. Okay, so ayat ni kata untuk first step, you kena highlight proses yang kita panggil sebagai unwinding of strand. Maksud unwinding of strand ni ialah daripada dua strand ini kita akan pisahkan mereka untuk dia boleh jadi template. Dan enzim yang bertanggungjawab adalah helicase. So nampak tak? Point pertama ni penting, kat sini ada dua point sebenarnya. Helicase akan unwind the double helix strand DNA, okay, parental DNA at origin of replication. So maksudnya bila helicase pergi pada DNA, dia akan cari origin of replication. So kita bolehlah label mana-mana sebagai origin of replication. Let's say saya punya origin of replication start dari sini. Okay, origin. Okay, apa yang akan berlaku? Helicase akan datang dan bind. Okay, sorry. Okay, dia akan bind pada strand ini. Dan apa kerja dia? Dia akan unwind. Macam mana dia unwind? Waktu dia lalu, you tengok kat sini, dia akan breaking down the hydrogen bond. So, kita tahu hydrogen bond wujud antara nitrogenous base ni. Antara C dengan G ada 3. Antara T dengan A ada 2. So, dia lalu dan dia akan putuskan. So, apa yang akan berlaku? Okey, sekarang yang akan berlaku ialah, contohnya gambar ni saya kecilkan. Okey, let's say helicase ni tadi dia lalu, dia dah sampai sini, separuh jalan. Okay. Apa akan jadi? Ya, betul. So, yang akan berlaku ialah dari bahagian yang dipotong tadi, yang dia lalu tadi, bahagian DNA itu akan terbuka. Di mana bahagian hydrogen bond, okay, yang tadinya ada, okay, akan terputus. Sebab tu pada penerangan mesti adalah ayat ni. Unwind dengan bind, dia unwind dengan cara apa? Dia putuskan hydrogen bond between nitrogenous base. Kat sini je dah ada 3 point. Padahal satu ayat. Jangan tinggal mana-mana kononnya penat nak tulis lah, penat nak type. Jangan. Dan apa yang akan terbentuk adalah replication fork. Replication fork ni apa? Inilah dia. Macam contoh sekarang bila helicase ni, so helicase ni sebenarnya kat sini lah. Dia dah sampai sini. So bentuk ni macam huruf Y kan? So replication fork ni adalah apabila satu structure tu dia jadi bentuk Y. Macam ni. So structure ini kita panggil sebagai replication fork. F-O-R-K Jangan F-O-L-K. Dia jadi orang tua pula, old folk. Ni replication fork. Okay. So itu adalah kerja helicase dan kita gabungkan dengan proses yang berlaku. Dan step ini adalah step 1. Okay. Ini Madam buat step by step lah. Tak bolehlah buat apa orang kata terus satu gambar nak bagi faham. So step 1 okey ke tidak? Boleh? Boleh?
Okay, very good. Okay, so now kita pergi step 2. Bila DNA ni dah terbuka, okay, so dia dah separate lah. Ini yang kita kata nanti kedua-dua ni akan act as template. Okay, so both ini akan act as template. Tapi, okay, kita kena sedar yang sebelum ini dia adalah dalam bentuk double helix. So, bila ikatan hidrogen tu terputus, dia ada tendensi untuk bercantum semula. Sebab diorang punya daya nak cantum tu tinggi. So, apa yang perlu berlaku ialah, okay, kita perlukan pula in order untuk membolehkan kedua-dua template ini act as template, dua-dua strand act as template, kita perlukan 2 lagi enzim. Okay, so dalam penulisan exam ataupun assignment untuk kali pertama ataupun dalam ayat, you wajib tulis nama penuh dia. Single strand binding protein. Then you buat kurungan SSB protein. Barulah dalam gambar atau seterusnya kalau you mention, you boleh tu guna singkatan. Dengar ke tidak madam cakap? Okay, kalau you terus buat SSB protein tanpa mention kali pertama macam tu, salah. Mungkin you akan hilang markah. Okay, untuk membolehkan DNA tadi act as template, okay, dia tak call semula. Nampak tak? Kita kata, each single strand of parental DNA will act as template. Maknanya, okay, strand ni jadi template, strand ni pun akan jadi template. Both. Each ataupun you kata both strand will act as template. Boleh, tak ada masalah. Tapi single strand binding protein akan bind and stabilize the single stranded DNA. Dan apa tujuan dia? Maknanya dia ni, maknanya SSB protein dia akan pergi bind. Dia tak buat banyak lah. Let's say kita buat satu. Okay, bukan pada satu strand je. Okay, dia akan bind pada kedua-dua strand. Dengan adanya SSB protein, apa dia buat? Dia akan bind dan dia akan stabilize the single stranded DNA tadi yang dah terputus untuk prevent them from recoiling back. So, kita tak nak dia bercantum, form hydrogen bond balik dan double helix balik. Itu kerja SSB protein. Okay, perlu ada. Semalam ada kata tak payah. Tak boleh. Dalam skema ada. So, topoisomerase pula, satu lagi enzim pun sama, dia akan duduk dekat dengan SSB protein. Apa kerja dia? Okay, bahagian-bahagian yang masa kita nak hasilkan new strand, kita nak dia lurus. Okay, so kita tak nak dia super coil, terlalu berpintal walaupun dia dah tak bercantum. So, akan ada pula topoisomerase. Okay, yang akan bind juga pada setiap template ini. So, dalam ayat, you boleh point lah dekat kawasan SSB, you tulis ayat ini. Okay, untuk part ini you tulis topoisomerase pula akan help the double stranded DNA ahead. Okay, ini dah yang masih call kan, ahead from the replication fork. Ini kawasan replication fork. Okay, does not supercoil. So maknanya katalah dia dalam keadaan macam ni tau. Kan dia berpintal-pintal kan. Macam rambut orang keriting. So, apa dia buat? Okay. Topoisomerase ni kan dia putuskan. Dan masa dia cantum balik, dia jadikan strand tu lurus. Dia taklah lurus macam ada lukis ni. Ini kerja topoisomerase. Dia buat yang coil tadi tu, dia luruskan. Supaya senang untuk buat the next step. So, ini adalah second part. Okay, apabila helikase dah buka, 2 enzim ni dah sediakan template ini untuk mudah hasilkan the new DNA strand. Okay, dah 3 enzim kita cerita. So, maknanya ada 4 lagi. Okay, next. Okay, kalau kita tengok pula, ni madam buat lah. So, maknanya dah ada dah diorang ni. Okay, next pula, you kena fokus dan highlight kepada RNA primer. Di mana RNA primer ini dalam nota kita tak ada tulis. Okay, peranan dia adalah sebagai initiator. Tak masukkan dalam you punya assignment tak apa, tapi madam nak bagi tahu. Apa pentingnya ada this one? Kita nak hasilkan DNA, tapi kenapa nak pakai RNA pula? Untuk menjadi initiator. Initiator ni apa? Dia adalah pemula.
Sebab bila ada RNA primer, barulah enzim yang kita panggil sebagai DNA polymerase 3. Okey, DNA polymerase 3, dia tahu ada RNA primer, dia akan bind pada RNA primer, barulah dia akan synthesize new strand. Okey, dia yang akan synthesize new strand. Maknanya kalau yang ni dia akan hasilkan strand barulah. Kalau C dia akan tambah G yang baru, A dia akan tambah T yang baru. Dia yang buat. Tapi tanpa this one dia tak boleh buat. Okay, synthesis new DNA strand. Okay, so maknanya kalau this one tak ada, this one tak akan berlaku. So kena pastikan ada RNA primer, barulah ini boleh bind dan boleh hasilkan new DNA. Itu perkaitannya. So ini tak perlu cerita. Okay, macam mana nak hasilkan RNA primer? Kita perlukan the fourth enzyme yang namanya primase. So step ni you kena relatekan dengan kawasan yang ada cerita tentang RNA primer ni. Let's say nanti you akan lukis RNA primer tu kat sini. Okay, let's say dia adalah 2 yang pertama ni. Oh, sorry. Okay, kejap Okay. Oh. Sekejap, ada lock dulu. Tak lock. Okay, let's say. Okay. Primase akan synthesize RNA primer at the 5' end of new DNA strand. Okay, kalau new DNA strand ni, dia ada satu syarat. Untuk hasilkan new DNA, dekat kedua-dua strand ni, arah penghasilan adalah mesti dari 5 ke 3. So, cuba kita tengok template ni kan. Bila dia buka, ini 3 ke 5. Kita tahu, kalaulah new strand nak kita hasilkan, okay, kalau 3, pasangan dia kena 5. Okay, arah ke sini kan. Okay, dia adalah 3. So, betul lah. Arah penghasilan new DNA untuk strand atas ni adalah ke dalam. Sebab template dia 3 ke 5. Yang baru akan dihasilkan. So ni nanti adalah template-template dia. Dia tambah. Okay, 5 ke 3. Tapi berbeza dengan strand bawah. Okay, sebab dia 3 ke 5 bila buka kan. So new strand kalau 5 pasangan dia 3. Okay, ini 3, so ini 5. So arah dia dihasilkan bukan ke dalam tapi ke luar. Sebab syarat dia new DNA mesti dihasilkan dalam 5 ke 3 direction. Arah ini. Ini nanti yang akan menyebabkan ada satu strand boleh dihasilkan secara continuous. Terus dihasilkan sampai habis. Tapi ada strand yang dihasilkan secara putus-putus. Okay. So Madam nak highlight pasal primer ni dulu. Okay, ini nak cerita sebab dia dah cerita kat mana dia nak start kan. So kalau dia nak hasilkan 5' tu maknanya yang ni lah. This one 5' dia kat sini. Untuk new yang warna biru adalah old strand, parent strand. Okay, so jangan lupa untuk label kan. You mesti label this one, you label sebagai parent strand ataupun template strand. Yang baru nanti kita akan label sebagai new. Okay, let's say kita nak hasilkan RNA primer, apa yang akan berlaku? Okay, primase ni, dia akan pergi bind. Kalau kat sini, dia akan bind kat sini lah. Kenapa dia bind kat situ? Sebab ini 3, kat sini lah 5 dia. 5' new. Okay, dia bind. Bila dia bind, dia lalu, sikit je, dia akan form RNA primer. So, macam mana RNA primer? Katalah, G dengan T kan. So dia akan buat C, T ni A. Mungkin 2 inilah yang kita panggil sebagai RNA primer. Sebenarnya dia panjang lagi. Tapi sebab Madam punya strand pun tak panjang. So bila dia dah hasilkan RNA primer, okay, dia pun dia pun keluar lah. Kerja dia nak hasilkan ni je. Pada first strand. The second strand, dia tak boleh bind pada 5 yang lama. Dia kena bind pada new, 5' new. So, kalau 5, 3, 5 yang baru,
Yang mana? Ni 3, so 5 lah. Let's say kat sini. Let's say dia bind kat sini. Okay, so bila dia bind, so dia akan hasilkan new primer, RNA primer. So you kena ingat RNA so kalau C, G lah. Tapi kalau A, RNA dia tak ada T, so U. So inilah RNA primer untuk this strand. So tempat RNA primer akan ditambah oleh primase adalah berbeza sebab dia kena tambah pada 5' end of new strand. So ni macam ni lah tadi. Bila ni dia tambah this one. Bila dah siap, dia akan keluar. Itu je kerja dia. Untuk part synthesis of RNA primer, primase akan bind pada 5' end of new DNA dan tambah RNA primer. Barulah bila yang ni kan, sekejap. Snap. So ni namanya madam tak nak pakai yang bawah ni. Sambung cerita tadi. So sekarang tak maaf lah, macam ni lah jadinya. Selalu dalam kelas ada modelnya yang kita boleh buat kat board dan saya akan selalu suruh you all lah yang buat. So tadi ni cerita dia. Di mana RNA primer akan terhasil synthesized by primase. Kenapa kena ada? Next step, kita akan libatkan DNA polymerase 3. So mana DNA polymerase 3, madam? Tak keluar. Sekejap. So next adalah DNA polymerase 3. Bila dah ada primer, kita tahu DNA polymerase 3 ni anak-anak, dia akan pergi cari primer. Dia akan bind dekat primer ni. Kalau tak ada primer, dia tak akan bind. Let's say. So kalau macam tu, kat sini DNA polymerase akan bind dekat primer this one at this side and at this side. Dan apa dia akan buat? Dia akan tambah new DNA strand sepanjang yang dia lalu ni. Maknanya apa yang akan berlaku, madam bezakan So let's say dia sambunglah kat sini. Dia akan lalu dan dia hasilkan new strand. Let's say dia dah sampai sini. So untuk setiap A dia akan tambah T. Untuk setiap T, A, G, A, C, C. Nanti helicase ni dia tak akan duduk kat sini je. Dia pun sebenarnya akan bergerak sampailah DNA itu habis. So, DNA polymerase ni untuk strand yang atas sebab dia boleh hasilkan 5, hujung yang belah sini ni sekarang 5 ke 3. So, bila semakin buka, ada je lagi yang dia nak baca. So, strand ni akan sentiasa dihasilkan. Tapi, for this one, strand yang bawah, kalau you perasan, RNA primer dia kat sini. So, dia akan dihasilkan ke arah 5 ke 3 dia. 3 dia hujung sini. So waktu dia lalu, dia akan hasilkan strand ni ke sini. G, so dia akan tambah C. T, A, T, G. So waktu DNA polymerase 3 lalu, dia bind pada primer, dia lalu dia akan tambah strand ini. Tapi apa jadi bila helicase buka lagi? So strand yang atas terus dihasilkan, tapi yang ni akan datang balik primase tadi tambah RNA primer lepas dibuka. So kat bawah ni akan jadi lain sikit. Untuk step elongation, first you kena highlight dulu apa peranan DNA polymerase ni tadi. So DNA polymerase kerja dia adalah add free DNA nucleotide. Yang tadi you tengok, dia sebenarnya bukan macam ni. Dia sebenarnya satu-satu huruf je. Kalau kita tengok dalam video, katalah yang ni dia bawa huruf T je.
Dan dia bawa huruf A je. So setiap satu ni bila DNA polymerase III lalu dia tambah. Dan macam mana cara dia tambah? Okey, dia mestilah ikut yang madam ajar semalam. Complementary base sequence. Apa maksud complementary base sequence? Siapa ingat? Boleh tak siapa-siapa tolong madam jawab? Apa maksud complementary base sequence? Madam tengah sorang-sorang je ke? Ke korang macam, ya Allah apa benda madam ajar ni? Apa complementary base sequence-nya apa? Apa pasang dengan apa? Hello? Adenine akan pasang dengan thymine dengan dia akan terikat lah, sebenarnya antaranya akan ada hydrogen bond lah balik. Sebab dia akan jadi DNA yang baru. Dan guanin akan berpasangan dengan cytosine dan 3 hydrogen bond. So kat sini dah terbentuk balik tau hydrogen bond tu. So ini dah jadi satu strand yang baru. Yang bawah tapi ni tak siap lagi. Okay. So next, okay, maknanya nampak dia kata dia tambah free DNA nucleotide. Okay, dan DNA nucleotide added is complementary to the ini yang maksud complementary madam tadi ni. Maknanya pada setiap dekat template A dia akan tambah T. Pada setiap C dia akan tambah G. Ikut yang complementary. Sama je dengan yang bawah. Tapi bila nature dia tadi yang madam kata new strand, okay, ni rules dia. Memang rules. Okay, new strand is synthesized from 5' to 3' direction. So new strand madam yang warna apa? Warna biru ke warna merah? New strand dalam gambar kita ni. Yang warna merah ni new strand. Okay, yang atas tadi parental strand. Sorry, new strand. Ya. Template. Okey. Yang new strand, yang ni. Yang madam tengah lukis ni, nampak tak? Yang ni kan nanti, let's say lah, kejap lagi you nampak kot bila madam lukis yang lagi panjang. Okey, bila helicase buka lagi, okey, strand yang atas ni, dia tetap terus boleh dihasilkan. Sebab ni 5 dia, bila buka, dia boleh terus tambah. But this one, bila buka, dia tak boleh nak terus tambah tau. Sebab arah dia dihasilkan adalah keluar. So, structure yang ni, inilah Okazaki tu. So, strand yang bawah ni akan banyak Okazaki. Disebabkan rules ini. Yang ni tak nampak lagi. Sekejap, kita buka yang ni. Okay, so semula. Yang ada Okazaki lagging. Betul, pandai. Okay, kejap Madam nak ambil helicase ni. Okay, so sekarang Madam bagi gambar yang lagi besar lagi. Maknanya lagi banyak strand. Baru kita nampak. Tadi kita buka baru setakat ni kan. Okay, so yang ni ada satu RNA primer, ni pun satu RNA primer. So DNA polymerase ni terus jalan. Helicase pun terus jalan. So let's say dalam situasi ni. Okay, yang baru. Okay, sekarang ni helicase ni dah sampai sini. Dia dah buka lagi banyak. Situasi ni, let's say DNA polymerase ni pun dah sampai sini. Apa yang jadi? Madam tak nak tulis satu-satu tak? Okay, kalau dia adalah leading strand, kita baca DNA polymerase akan synthesize new complementary strand called leading strand. Apa sifat leading strand? Leading strand ini dia akan synthesize continuously. Ini kata kunci yang pertama.
dia dihasilkan tak putus-putus dan ke arah towards replication fork. So replication fork apa tadi? Struktur yang bentuk macam huruf Y tu kan? Betul? So sekarang primer kita tadi warna hijau kan? Let's say leading strand je kita nak cerita leading strand. Let's say ni tadi dua. Kita punya primer tadi A dengan T. Salah. A dengan U. Dah lain sikit tau sebab strand ni Madam dah pakai huruf lain. Nak bagi nampak panjang sebenarnya. A dengan U. Ini je primer kita. So strand tadi dah tambah. Daripada start sini, C ni, dia dah ikutlah sampai sini. Tadi berapa je kan? Ni semua dah ada lah strand. Dan macam mana kita nak tahu leading ke lagging? You tengok. Strand ini 5. So maknanya 3. Ini adalah parent strand ataupun template tadi. Parent ataupun template strand. So ini adalah RNA primer. Ini adalah new DNA strand. So sekarang arah dia dihasilkan ke dalam kan? Betul tak? Kalau kita nak tengok ke dalam, dah betul ya ni. Adakah dia dihasilkan continuous? Betul. Tapi arah dia dihasilkan tu betul tak? Ni 3 ke 5. So dia ni adalah start dengan 5 ke 3. So dia patuh rules yang kita sebut sebelum ni tadi. Nak hasilkan new strand, mesti dihasilkan dalam arah 5 ke 3. Betul. Dan apa yang berlaku, DNA polymerase kalau dia bind start dekat RNA primer, dia hasilkan tambah new nucleotide, dia akan tambah dalam arah 5 ke 3. So maknanya strand yang kita baru lukis tadi ni, inilah kategori dia strand. Kalau nak label strand anak-anak, jangan label dekat parent strand tau, new strand ni. New strand ni kategori dia yang bahagian atas ni apa? Ini adalah leading strand. Yang bawah tu Madam tak buat tu. Belum lagi sebab next slide. Ini leading strand. Manakala kalaulah kita cerita pasal lagging strand. Sekejap. Bagi Madam copy jap. Tanya. Bagus, Madam suka. Sebenarnya generally apa yang berlaku pada leading strand ke, yang atas ke, yang bawah, tapi dia tak semestinya strand atas tu leading tau. Dia ikut gambar, ikut cara you lukis atau gambar tu. Kadang-kadang mungkin yang atas tu lagging, asalkan kalau dia dihasilkan putus-putus, dia lagging. Kalau dia continuous, dia leading. Dan kedua-dua tu adalah dalam proses elongation. So dalam proses elongation yang menggunakan DNA polymerase 3 untuk tambah new DNA strand tu, maknanya dia melibatkan formation of leading strand dan formation of lagging strand. So yang ni sebab dia cerita lagging. Apa dia lagging? Lagging strand dia elongate discontinuously away from replication fork. Dan dia akan using several RNA primer. Kalau tadi satu je primer dekat atas. Kenapa? Dan akhirnya dia akan membentuk banyak fragment-fragment yang dipanggil sebagai Okazaki fragment. Yang dua ni kita abaikan dulu. So Madam nak tunjuk macam mana dia berlaku. Sekejap, nak copy enzim-enzim ni dulu. Macam tadi kan kita tengok dari mula-mula Madam ajar. Gambar enzim ni, helicase, waktu dia nak lalu, dia takkan terus, dia takkan terus buka keseluruhan. Dia akan buka sikit-sikit. Kalau you tengok balik gambar mula-mula tadi. Macam ni kan. Dia lalu dia buka sikit. So kalau waktu tu dah buka banyak ni, mungkin primer ni kat sini je. Dan dibuka lagi. Kena ada primer yang baru. Sekejap. Nak tunjuk. Contoh.
Let's say pada waktu tu helicase baru sampai sini lah. Let's say you bayangkan strand ni bergabung balik. Okay. So apa yang berlaku? So primase akan tambah primer kat sini. Dan primase ni dia lalu dia tambah primer kat sini. Okay. Macam mana dia nak tambah dekat strand bawah? Okay. Yang ni bergantung kepada strand. Contoh kalau yang ni 5 ke 3. So this one ini 5 dia. So 3 dia adalah ke arah sana. This one 3 ke 5. So 5 ke 3 dia adalah ke arah luar. Sebab dia 3 ke 5 template. So primase ni, okay, so dia akan pergi bind dulu. Katalah baru buka sampai sini. Yang ni dia tambah kat sini. While dekat strand bawah, dia akan tambah dekat kawasan mana yang setakat tu buka. Let's say kat sini lah. Dia tambah primer kat sini. Okay, dan apa berlaku? Bila DNA polymerase lalu kat sini, okay, primase dah keluar lah yang ni. Okay, DNA polymerase akan terus tambah. Ini yang tadi lah. Continuous tadi. Tapi kat sini tak jadi macam tu tau. Sebab bila DNA polymerase datang, dia akan tambah strand ini ke arah luar. So maksudnya, okay, macam ni. Okay, let's say helicase. Kita besarkanlah helicase ni. Sekarang ni helicase lalu dah buka sampai sini pula. Okay, strand yang atas ni tadi, okay, DNA polymerase tak ada masalah. Bila buka, dia lalu lagi. Lalu. Okay, dan dia boleh terus hasilkan. Sebab dia masih lagi dalam arah dihasilkan 5 ke 3. Tapi this one, macam mana? Okay, so tadi primase dah keluar. So sini, takkan DNA polymerase nak hasil macam ni? Tak boleh. Sebab dia dihasilkan dalam arah 5 ke 3 dia ni keluar. Ni satu fragment. So sekarang tak boleh lagi DNA polymerase. DNA polymerase kena duduk bawah dulu. Siapa kena datang? Siapa kena selesaikan bahagian ni? Okazaki fragment ni hasilnya ni. Siapa? Macam ni. Ni macam mana kita nak tambah new nucleotide kat sini? Kena pakai enzim apa? Banyak enzim ni. Enzim apa kena ada dulu? Primase ni. Kena pergi bind dulu. Sebab apa? Apa guna primase anak-anak? Apa kerja primase tadi? Function primase at apa ni warna hijau ni? RNA primer. Apa tujuan RNA primer tadi? Tengok ni. RNA primer dia adalah initiator. Tempat DNA polymerase 3 nak bind. Barulah dia boleh tambah new strand. Itu kerja RNA primer. Berbeza dengan strand atas, kalau atas boleh continuous. Tapi sekarang RNA primase kena sekali lagi datang. Sebab strand ni kat sini dah selesai. Dia keluar je. Dah habis dah strand. So sekarang ni, bila dah ada primer, okay, barulah DNA polymerase datang bind. Dan dia akan tambah semula strand. Okay, so strand ini, strand barulah sampai dekat sini pula. Okay, so dia dihasilkan dalam arah 5 ke 3. Dan, kalau you tengok, dia tak continuous tau. Kenapa tak continuous? Ni 5 ke 3 yang pertama, terputus kat sini. Ini 5 ke 3 yang kedua. Kalaulah helicase, lalu lagi, buka lagi. This one, yang atas, dia boleh je terus hasilkan lagi. But this one, okay, apa yang akan jadi? Siapa kena pergi lagi? Siapa? Enzim apa kena pergi anak-anak? Primase akan kena pergi balik pula. Apa primase buat? Apa kerja primase? Hijau ni apa? RNA primer. So, bila primase dah tambah RNA primer, barulah primase keluar, DNA polymerase pergi bind. Barulah hasilkan satu lagi, okay, Okazaki fragment.
So, strand yang bawah ni, yang putus-putus inilah yang nama dia nama Jepun tu. So, kalau you all tengok sekarang dalam gambar madam, ada 3 ni. New strand yang putus-putus. 3-3 ni lah yang kita panggil sebagai, oh dia kena huruf besar nama orang ni. Okazaki fragment. Okay, ini yang dia cakap. So, bahagian yang kita fokus pasal lagging strand yang mana? Yang bawah ni. Ini lagging strand. Okay, lagging strand ni apa? Dia adalah elongate, pemanjangan dia adalah secara discontinuously. Maknanya apa? Putus-putus. Betul tak dia putus-putus? Okay, setakat kita nampak ni betul. Dia jadi ada 3. Orang yang atas tu lurus je. Dia tak macam ni sebenarnya. Jahatlah gambar ni. Sekejap. Paku kan nak exportkan you all kan. Okay, dia sebenarnya yang this one, dia lurus je. Tak adalah macam ni. Ni tadi sebab madam buat arrow. Yang lurus ni tadi nama dia apa? Okay, this strand. Lurus. Okay, korang ingat macam ni. Pemimpin, ketua, leader. Okay, leader boleh ke dia... leader bukan kena lurus macam pembaris tu. Maknanya dia kena ikut rules. So leading strand yang continuous. Okay, lagging ada lag. Ada terputus-putus kat sini. So itu lagging strand. Tapi kita cakap leading atau lagging dekat new strand, bukan parent strand. Okay, so bila dah terputus-putus ni, takkan kita nak biarkan putus-putus. Dan takkanlah kita nak biarkan kita punya new DNA ada a portion of RNA. Tak boleh lah. Barulah kita guna 2 lagi enzim ni. Okay, apa 2 enzim lagi? DNA polymerase 1. Sebab tu tak boleh kita pakai DNA polymerase saja. Yang ni 3. Okay? Yang ni 3. So yang satu ni apa kerja dia? Kecil sikit. Satu ni dia akan pergi pada yang kawasan yang hijau je. Okay, sekejap. Okay, yang satu ni dia akan pergi yang hijau je. Apa dia buat? Bila dia pergi kat hijau ni, dia akan replace the RNA primer. Let's say tadi ada A dengan U, dia tukarkan menjadi DNA nucleotide. Replace the RNA primer with DNA nucleotide. Okay, so apa dia buat? Contohnya kat sini, dia pergi kat sini kan? Apa yang akan berlaku? Okay, dia akan delete this one. Dan dia gantikan pula semula dengan DNA yang warna merah. Macam ni. Ni gantikan. Siapa buat kerja ni? Madam tak nak gantikan nanti sebab bila madam import, you nak tengok balik, you tak faham. Dia gantikan. Tapi kalau dekat lagging strand, maknanya DNA polymerase akan pergi 3 tempat. Mana yang RNA primer dia pergi, ganti. Dia pergi, dia ganti. Semua dia akan gantikan menjadi DNA nucleotide. Barulah nanti DNA yang terhasil tu tak adalah portion of RNA. Itu adalah kerja pencik DNA polymerase 1. Okay. So sekarang, last kali DNA ligase. Apa kerja DNA ligase? Siapa boleh tengok dekat nota dia? Apa kerja DNA ligase? Dia kata join Okazaki fragment. Kan tadi ada terputus-putus kan? Yang terputus ni sebenarnya adalah kawasan backbone dia tau. Sugar phosphate yang semalam kita belajar tu. Okay, nukleotid ni semua dah bercantum dah. Sebenarnya setiap ni semua dia dah ada dah huruf-huruf dia ni tau sebenarnya. Hydrogen bond dah form. Okay, yang belum form, yang ligase ni nak buat adalah phosphodiester bond. So ini melibatkan sugar phosphate backbone tu kepada DNA. Okay, so apa dia buat? Ligase ni dia akan pergi kat sini. Ni let's say kita dah tukarkan lah. Maknanya primer tadi semuanya kita dah tukarkan menjadi DNA nucleotide. So dia akan pergi kat sini seal. Pergi sini seal. Barulah akhirnya nanti kita akan hasilkan 2 DNA. So maksudnya pada akhirnya
let's say daripada satu DNA, okay, parent DNA. Madam teruk ke? Comel lah awak ni. Okay, so dia akan dua-dua akan act as template. Okay, di mana new strand akan terhasil. Tapi new strand ni tak ada pun warna hijau tadi. Sebab kita dah gantikan. DNA polymerase 1 dah gantikan. Primer tadi menjadi DNA nucleotide. So, kita akan dapat hasilkan dua new DNA. Di mana setiap satu DNA ini, penghasilan dia tadi, dua-dua strand mesti dalam arah 5 ke 3 directionnya. Dan new strand yang terhasil tadi ni, okay, satu adalah parental strand atau old strand. Dan another one adalah new strand. So, sebenarnya 4 ayat, you dah boleh ikut je ayat yang Madam bagi ni. Tapi jangan cakap dengan orang lain pula. Madam ajar, Madam dah macam try simplifykan lah. Madam rasa ini antara yang betul. So, new leading and lagging strand mesti dua-dua synthesize dalam arah 5 ke 3 direction. So, dekat sini sebenarnya dah lebih dalam 20 point. So, you memang, janganlah you kata, alah nak dapat 15 markah je. Aku tulis 15 je lah. Lain tak tulis, tak payah. Tulis semua. Kita tak tahu point mana yang kita salah. Okay, jap. Nak stop recording.